Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram tentang legenda hantu Jepun yang paling menyeramkan. Sebelum aku meneruskan kisah seram aku harap kepada anda supaya dapat menyokong channel aku. Jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen. Jangan lupa tekan loceng. Semoga apa yang anda lakukan pada aku pada hari ini, aku berdoa supaya anda berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Okey, mari kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama iaitu kisah hantu yang bernama Kushisake Onna. Kushisake Onna adalah figure moden yang sangat jahat, yang mana namanya secara harfiahnya diterjemahkan kepada wanita mulut terkoyak. Menurut legenda, jika Kushisake Onna masih hidup, dia dihukum oleh suaminya kerana curang dan berzina. Suaminya berang dengan tindakan itu. Suaminya menghiris mulut Kushisake Onna tersebut dari satu telinga ke satu telinga yang lain. Hantu Kushisake Onna muncul sebagai seorang wanita muda yang cantik, memakai topeng muka sambil memegang senjata tajam seperti gunting. Dia menghampiri manusia pada waktu malam dan bertanyakan soalan dengan tujuan yang jahat. Watashi kire, yang bermaksud cantik tak saya. Watashi kire, cantik tak saya, adalah soalan yang ditanyakan. Jika jawapan yang diterima adalah tidak, maka mangsa akan dibunuh serta-merta dengan memotong tubuh mereka. Jika anda menjawab ya, Kushisake Onna akan menanggalkan topeng mukanya dan mendedahkan wajahnya yang sangat-sangat menakutkan, lalu menghiris mulut anda sama sepertinya. Dengan senyuman yang luas menampakkan gigi tajam, Kushisake Onna sekali lagi bertanya, sekarang masih cantik lagi tak? Pertemuan dengan Kushisake Onna adalah satu situasi kalah dan kalah, di mana apa sahaja jawapan yang anda berikan, anda pasti akan mati. Watak hantu pembunuh ini muncul sebagai watak dalam filem Pompoko pada tahun 1984 dan beberapa filem seram Jepun telah menjadikan kisahnya permisnya, termasuklah filem seram bajet 2007 yang bertajuk Harvest the Six Months Woman. Itu adalah salah satu kisah seram di negara Jepun, yang mana orang-orang Jepun ni sangat takut dengan hantu-hantu mereka. Cuba anda bayangkan kalau anda berjumpa dengan hantu ini yang bertanyakan kepada anda, cantik tak wajah dia? Kalau apa saja jawapan daripada anda, anda pasti akan mati. Kerana hantu ini adalah hantu pembunuhan. Okey, aku teruskan dengan kisah yang kedua, iaitu kisah hantu yang diberi nama Yuki Onna.
Pernah tak anda terlihat seorang wanita cantik dengan kulit yang putih, gebu seperti salji dan berambut panjang yang berjalan-jalan di tengah musim sejuk yang sangat dingin? Jika ya, maka itu adalah Yuki Onna atau wanita salji. Apabila Yuki Onna berjalan di atas kawasan yang dipenuhi salji, anda tidak akan dapat menemui tapak kakinya. Dia macam terapung itulah. Sebahagian besar cerita Yuki Onna berasal dari wilayah bersalji utara di Jepun seperti Omori dan Akita di wilayah Tohoku. Dalam beberapa versi, dia adalah pengkhianat salji yang menyedut jiwa mangsa-mangsanya. Dalam versi lain, dia menggunakan kecantikan gaibnya untuk memikat lelaki lemah ketika musim sejuk dan membiarkan mangsanya membeku sehingga mati. Sesetengah mengatakan bahawa Yuki Onna juga adalah merupakan seorang wanita cantik yang dibunuh dalam salji dan dia melakukan perkara yang sama untuk membalas dendam. Kalau hantu yang macam ni ada kat negara kita, macam mana lah kalau kita nampak dengan hantu penampakan Yuki Onna ni? Sebaiklah negara kita tidak dituruni salji. Apa-apa pun, kisah ini sebagai satu kisah yang boleh aku ceritakan, tapi aku tak boleh nak bagi gambaran yang terlalu banyak. Anda sendirilah kena memikirkan hal tersebut, okey? Dan kisah yang seterusnya iaitu tentang kisah hantu Jepun juga, iaitu Shochin Obake. Obake Shochin ini adalah hantu tanglung. Ini tidaklah mempunyai niat jahat seperti yoga lain. Dia hanyalah menipu yang nakal yang suka menakutkan manusia. Bila dia muncul pada siapa yang dia inginkan, Obake Shochin akan menjelirkan lidahnya yang besar, memutarkan matanya dan ketawa terbahak-bahak untuk menakutkan orang yang melalui kawasan sekitar ketika kemunculan Obake Shochin. Menurut legenda, tanglung biasa boleh berubah menjadi yokai. Ini setelah digunakan selama 100 tahun. Ini adalah kefahaman orang-orang Jepun. Tak ada kaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Melayu. Kerana ia berasal dari kepercayaan agama Shinto kuno bahawa semua objek, bahkan benda mati juga, mempunyai roh. Semoga anda tidak terpesong akidah anda, kerana ia adalah sebagai sebuah cerita sahaja. Walaupun cerita ini dipercayai oleh orang-orang Jepun dan kisah ini juga berlakunya dekat negara Jepun, jadi janganlah kita anggap kisah ini adalah satu kisah yang benar pada agama kita. Walaupun hantu setan itu ada, namun jangan kita lupakan kepercayaan kita kepada Tuhan kita dan diri kita untuk Tuhan kita. Kita ambillah yang baik, kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Okey. Dan kisah yang seterusnya iaitu kisah hantu Jepun, iaitu namanya ialah Jorogumo. Jorogumo ni ialah hantu laba-laba yang menggoda. Ini adalah berdasarkan kepada laba-laba penenun berbola emas yang benar-benar hidup. Yang sedia ditemui di seluruh negara Jepun. Laba-laba betina membesar 2.5 cm panjang, malah boleh menangkap burung kecil sebagai mangsanya.
Legenda menceritakan bahawa apabila seekor laba-laba ini mencapai usia 400 tahun, lama, ia akan berubah menjadi Jorogumo dan mempunyai selera makan terhadap lelaki muda dan bukannya burung serta serangga. Jorogumo seringkali digambarkan sebagai wanita cantik berkaki laba-laba dikelilingi oleh kerangka mangsanya. Mereka menggunakan bahagian manusia yang sangat memikat untuk menggoda lelaki pulang ke rumah mereka. Kemudiannya terperangkap dalam sarang dan melahap mangsa dengan perlahan-lahan. Seram. Masa tu boleh katakan lelaki ni memang tak keluar rumah lah. Akan duduk di rumah aje. Bila tahu hantu laba-laba ni dah mencapai usia 400 tahun. Masa tu perempuan tak kisah nak kalau nak keluar. Lelaki lah jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Dah terbalik dah. Okey, kita teruskan kisah yang seterusnya, iaitu kisah Gashadokuro. Legenda Jepun menceritakan bahawa tulang-tulang orang miskin dan tidak bernasib baik yang mati, macam B40, macam orang-orang miskin, orang papa, M40, yang mati akan bertukar menjadi Gashadokuro. Tapi cerita ni adalah cerita dekat negara Jepun, tak ada kaitan dengan negara kita. Yokai ini terbentuk di tempat-tempat di mana banyak kerangka normal berbaring seperti di kampung-kampung setelah kelaparan atau penyakit telah menghapuskan penduduk setempat disebabkan wabak penyakit berkaitan dengan kisah mayat-mayat, ya, orang-orang yang mati. Orang itu di kalangan orang-orang miskin disebabkan wabak-wabak penyakit, disebabkan tidak dikebumikan kerana terlalu miskin, tak mampu nak kebumikan mayat-mayat tu. Roh dan tulang-tulang tersebut akan bergabung dan menghasilkan satu kerangka yang besar, sekitar 15 kali ganda saiz manusia biasa. Cuba anda bayangkan, kalau kat negara kita lah, kalau kita jumpa orang mati hidup balik pun kita lagi takut. Ini kan pula kalau kita jumpa tengkorak, kerangka-kerangka manusia yang hidup boleh berjalan di malam hari, aku rasa pensan kot. Tapi tak apa, walau macam mana pun kita teruskan kisah kita ni. Anda boleh lihat yokai ini pada ukiran terkenal, iaitu Takishasha telah The Witch and the Skeleton yang dicetak di atas kad pos, bendera dan t-shirt sejak penghasilannya pada tahun 1844. Hantu kerangka ini memakan pengembara yang berseorangan dengan menggigit kepala mereka, melahap tulang dan meminum darah seperti Dracula. Macam-macam hantu dekat negara Jepun yang kerja dia asyik membunuh je. Kalau kat negara kita ni paling kuat pun mengilai, kan? Paling kuat pun mencuri. Tapi kat negara Jepun, hantu ni dia kerja dia membunuh. Kisah yang seterusnya iaitu hantu kappa. Dalam senarai yuri dan yokai, Jepun tak akan pernah lengkap tanpa kappa. Yokai yang sangat tertanam dalam agama, sejarah dan budaya di negara Jepun malah mendapat syashi yang dinamakan bersempenanya, iaitu kappa maki, cucumber roll. Makhluk kenit seperti manusia ini mempunyai cengkrang seperti penyu, kulit hijau bersisik dan sebuah piring di atas kepalanya yang mesti diisi dengan air setiap masa untuk terus hidup. Ia tinggal di sungai-sungai, tasik dan laluan air yang lain di negara Jepun. Dalam Shintoisme, kappa dihormati sebagai tuhan air dan patung-patungnya kadang-kadang boleh dilihat di kuil di sekitar Jepun. Dijadikan sebagai penyembah oleh orang-orang Jepun.
Perkara yang biasa dilihat pada kapak adalah ia sangat sukakan timun dan tidak mungkir janji. Kapal besi bandar gemar menarik kanak-kanak dan haiwan yang sesat ke dalam air sehingga lemas lalu dimakan mangsa yang lemas itu. Selain daripada gemar memakan timun, kapal juga sangat meminati usus mentah dari badan manusia. Itulah kisah seram yang dapat aku kongsikan. Walaupun kisah ini tidak berapa menyeramkan, kerana ia adalah sekadar pengenalan tentang hantu-hantu Jepun ni. Namun tak ada cerita yang dapat aku kongsikan berkenaan dengan seseorang yang telah mengalami. Namun aku ucapkan terima kasih pada anda semua kerana sudi mendengar channel dalam cerita aku ni. Semoga anda semua berada dalam kebaikan dan terus support channel aku. Jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen. Dan kita bertemu lagi di dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga ia terhibur dan semoga kita berjumpa lagi. Bye.